بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله وإلى شيخنا شيخ أبي علي أحمد فهمي زمزم البنجري الندبي المالكي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita syukur pada Allah dapat lagi berjumpa kembali untuk menyambung kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Catatan yang terakhir pada kitab saya ini pada muka surat 66, yaitu kalau kita mendengar azan, setelah mendengar azan apa yang harus kita lakukan. Malam ni kita sambung pada bab kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Maka apabila engkau mendengar akan muadzin padahal engkau di dalam solat, maka engkau sempurnakan solatmu itu, kemudian maka engkau perdapat akan jawab bang itu kemudian daripada salam. Kalau kita tengah solat, walaupun kita bicara sekarang solat untuk solat perkara yang melibatkan solat subuh, tapi ini untuk semua solat. Kalau kita tengah solat, orang sedang azan, jangan jawab solat, jangan jawab azan. Sama juga kalau dalam tandas, orang azan, jangan jawab azan. Walaupun dalam hati, jangan dijawab. Jadi macam mana? Sembahyang macam biasa, teruskan solat. Nanti selepas salam, jawab azan, qada. Maksudnya azan yang kita tidak jawab tadi ketika solat, kita jawab selepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah dulu Allahumma dhahab anil hamma wal hazan. Kemudian sambil kita sapu muka itu boleh juga baca wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini alhamdulillah saya lihat ramai yang amalkan, tapi jarang orang tahu fadilat dia. Ulama katakan bacaan tadi itu fadilat dia khusus. Mudah-mudahan rumah ataupun harta benda kita tidak terbakar dan tidak dicuri orang. Jangan tinggal itu. Ini amalan khusus.
supaya rumah satu tidak dimasuk pencuri dan tidak terbakar. Bacaannya macam tadi, lepas solat kita selalu baca wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Bila kita solat orang azan, jangan dijawab, tapi selepas azan, selepas solat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca bacaan tadi itu, kemudian berhenti sebentar, jawab azan, qada. Duduk dalam suara yang perlahan, Allahu akbar, Allahu akbar, macam jawab azan biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab kita jawab hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab kita jawab hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau adzan subuh dia ada as-salatu khairum minan naum, kita jangan jawab as-salatu khairum minan naum, kita jawab sadaqta wa bararta, sadaqta wa bararta, barulah Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu nah, bila tu selepas salam, supaya jangan terlepas fadilat menjawab azan. Sebab itu kita dituntut juga untuk jawab azan, walaupun dalam solat tadi kita tak jawab, selepas solat kita jawab. Maka apabila ihram imam akan solat fardu subuh, maksudnya imam angkat takbiratul ihram. Hadirin, bezakan kalau ihram yang mengharamkan, takbiratul ihram takbir yang mengharamkan. Makan, minum, berbicara sebelum solat, bila sudah Allahu akbar takbiratul ihram, maka haram bercakap, haram minum, haram makan. Macam mana nak halalkan balik salam? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang haram tadi jadi halal. Orang yang umrah dan haji, kalau mereka berada di miqat dan pakai pakaian ihram dan niat ihram, umpamanya haji tamattu', jamaah sekarang ramai sudah berada di bumi Madinah menunggu masana. Jadi berada di Bi'ru Ali, kita panggil Bir Ali, asalnya Bi'ru Ali, bukan Bir Ali. Bi'ru maksudnya perigi, telaga, sumur. Ali, ada seorang dermawan namanya Ali. Beliau buat perigi supaya nanti orang boleh gunakan air untuk minum, untuk mandi, untuk berwuduk. Disemadikan nama beliau Syekh Ali ni tadi, namalah Bir Ali. Dan Ali ini bukan Sayyidina Ali, ini Ali lain. Miqat ini namanya Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah. Bila sudah niat di situ, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka haramlah kita buat 13 pantang larang ihram. Yang tadi itu, sebab kita berada di dalam ihram. Macam mana nak halalkan? Nak halalkan nanti kena tahallul. Tahallulnya bila? Nanti ini tawaf apa ni? Ini namanya tawaf umrah. Sampai di Makkah kita kerjakan tawaf umrah, kemudian sa'i umrah. Nanti kita bergunting rambut. Orang lelaki paling bagus bercukur, paling jago, paling bagus. Supaya banyak mana helaian yang dicukur tu, sebanyak itulah juga dosa dihapuskan oleh Allah. Cuma pesan dengan yang tukang cukur tu, di sana jangan risau, di situ memang banyak barbershop dekat situ. Tapi pesan dia, ya Syekh, kalau pandai cakap Arab lah. Kalau cakap Inggeris, cakap Inggeris. Kalau tak pandai, cakap gombak pun tak apa.
Depa faham nah. Ya Syekh, potong kanan dulu baru potong kiri. Cakap dia dah kata nah. Sebab sunnah Nabi akan bercukur sebelah kanan dahulu, habis barulah sebelah kiri. Nah, cakap dengan orang Arab tu cerita. Dia tahu haji botak. Itu kita botak. Nah, dia tahu orang sana nah. Kita punyalah menghafal kamus kaifa haluka, ana uridu, ana abgha, aku inginkan. Sungguh-sungguh kita menghafal bahasa Arab. Sampai-sampai kat sana, haji, murah. Dia pula cakap Melayu. Ala kulli hal. Taib. Itu namanya ihram. Satu lagi kena kita bedakan, mahram dengan muhrim. Orang yang pakai pakaian ihram tu namanya muhrim. Orang yang haram kita kahwin dengan dia, contohnya anak kita, contohnya kakak kita, mak saudara kita, nenek ke atas, anak cucu ke bawah, itu namanya mahram, bukan muhrim. Tapi alhamdulillah sekarang orang dah okey dah. Kalau dulu kata-kata pakai muhrim, haram kahwin dengan orang yang muhrim, ya, sebab dia masih dalam muhrim, dalam keadaan ihram. Habis dia tahallul nanti boleh kahwin dengan dia. Itu namanya muhrim. Kalau mahram ilal abad, sampai bila-bila. Maka apabila ihram imam akan solat fardu subuh, dah tak angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, maka jangan engkau solat melakukan sesuatu melainkan mengikut akan dia. Tak payah lagi nak buat solat sunat sebelum subuh, ikut sahaja imam solat subuh. Maka apabila selesai engkau daripada solat fardu itu, setelah selesai solat fardu subuh, maka baca olehmu ni wirid lepas solat ni nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam وأدخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العظيم الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Sini ada terjemahan, saya tak baca terjemahannya. Inilah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Berbeza sedikit dengan yang kita buat. Tapi dalam sekali seumur hidup baca yang ini pun tak mengapa. Walaupun nanti kita dah biasa baca wirid Al-Qushashiyah, atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada solat, lepas daripada solat, yang masyhur kaifiyatnya itu iaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf, murid Syekh Ahmad Al-Qushashi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bernama Uddatul Muhtajin. Ia naqal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul, dekat Madinah sana tu, yang semasa dengan dia, dibaca tiap-tiap kali sesudah solat 5 waktu. Wirid yang kita baca lepas solat bukan sahaja di Malaysia, di Brunei, Singapura, di Thailand, Kemboja, sampai ke sebelah sana tu. Wirid kita standardized, wirid yang kita baca. Wirid, apa maksud wirid? Wirid adalah suatu bacaan atau ayat atau salawat atau istighfar atau tasbih, tahmid, takbir yang disusun oleh ulama lalu dibaca berulang-ulang kali. Itu namanya wirid. Kalau kita suka baca salawat, umpamanya salawat at-tafrijiyah,
Salawat ini juga namanya salawat nariyah, salawat tafrijiyah, salawat yang merongkaikan, tafriji. Salawat nariyah, salawat api, sebab mujarab sangat, cepat sangat mujarab. Salawat ini sampai ulama katakan ia seperti api yang memakan kayu-kayu yang kering. Salawat ini juga disebut dengan salawat taziyah, sebab yang menyusunnya dikatakan adalah Syekh Ahmad At-Tazi. Salawat ini juga disebut dengan salawat kamilah, yang sempurna, sebab di depan salawat ini ada perkataan kamilah. Dan salawat ini juga disebut dengan nama salawat tammah, sebab ada perkataan tammah, sempurna dalam solat ini. Kaedah menyebutkan lagi banyak nama, lagi besar fadilat. Umpamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara yang paling banyak mengumpul nama Nabi adalah Syekh Maulana Muhammad Musa Al-Bazi Ar-Ruhani, orang Pakistan. Beliau kumpul nama Nabi dalam kitab beliau Al-Barakat Al-Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah. Sangat barakah kitab itu, dapatkan tuan-tuan. Nah, dekat kedai-kedai kitab cari nama kitab itu, kitab Al-Barakat Al-Makkiyah. Dalam kitab ini beliau susun ada 804 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita salawatkan. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Taha sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Yasin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua diulang-ulang. Ada 804 nama. Kenapa nama Nabi banyak? Nak tunjukkan kemuliaan Nabi itu. Sama juga nama Allah. Kita hafal nama Allah 99 nama. Di dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, yang terkenal dengan nama Syekh Wan Ali Kutan. Beliau sebut ada 3000 nama Allah Azza wa Jalla. 1000 diketahui oleh para malaikat, 1000 diketahui oleh para Nabi dan Rasul. Tinggal 1000. 300 disebut dalam kitab Zabur, 300 disebut dalam kitab Taurah, 300 disebut dalam kitab Injil. Tinggal 100. 99 nama Allah ada di dalam Al-Quranul Karim. Satu je belum lagi. Wallahu alam. Ulama katakan satu itu ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebahagian ulama lagi katakan itu rahsia. Itu rahsia. Sebab itu setengah tarikat tak boleh berzikir Allah, 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 tak boleh. Sebab itu rahsia. Maka hendaklah digembarkan dengan yang lain. La ilaha illallah boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah boleh. Tapi kalau Allah saja tidak. Itu bagi setengah tarikat sebab kuat, magnetnya sangat kuat. Ini untuk orang yang tahu bab tarikat ni. Hadirin, yang kita wiridkan selepas solat ini sebenarnya telah diamalkan di Madinah dulu sebelum zaman ditukar pemerintahan Empayar Uthmaniyah di Makkah dan Madinah, sebelum diambil oleh keluarga Ali Saud yang namanya sekarang Saudiyah. Nah, Ali Saud, maka dibuatlah satu nama lain As-Saudiyah. Dulu dibaca zikir yang kita baca lepas solat ni, dibaca dekat Makkah, Madinah pun baca juga. Hatta yang menyusunnya orang Madinah.
Namanya ialah Syekh, tidak disebut di sini. Namanya ialah Syekh Ahmad Al-Qushashi. Syekh Ahmad Al-Qushashi. Orang panggil Syekh Ahmad Al-Qushashi oleh sebab itulah wirid yang kita baca lepas solat tu dinamakan dengan Al-Awrad Al-Qushashiyah. Sempena nama beliau Ahmad Al-Qushashi. Oleh kerana beliau berasal daripada Madinah, beliau disebut Syekh Ahmad Al-Qushashi Al-Madani. Al-Madani sebab duduk kat Madinah. Maka wirid ini nama lainnya adalah Al-Awrad Al-Madaniyah, nama lainnya. Cuma kita je tak tahu. Kita hafal mula sampai akhir. Beliau ada anak murid daripada dunia Melayu, namanya Syekh Abdul Rauf Sengkil. Syekh Ahmad Al-Qushashi tadi yang susun zikir lepas solat macam kita baca tu, ada seorang anak murid namanya Syekh Abdul Rauf Sengkil, berasal daripada Aceh. Beliaulah yang mempopularkan wirid gurunya ini di Aceh dan di tanah Indonesia, sampailah ke Malaysia ini, sampailah ke seluruh Nusantara kita ini. Terlebih lagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tulis dan bukukan dalam kitab ini, nukilkan dalam kitab ini kitab yang saya baca ni. Dan kitab ini pula diajar oleh guru-guru di pondok-pondok, di tempat pengajian dekat Malay Epekelago, dekat Nusantara, Melayu Nusantara ini. Sebab itulah zikir kita standard. Cuba pergi dekat Singapura, sama zikir ni. Pergi dekat Fatani, sama. Pergi dekat Yala, sama. Dekat Kepulauan Jawa, sama. Sebab kitab ini sangat barakah, kitab Hidayatus Salikin. Yang saya pegang ni dalam bahasa Melayu. Saya ada version bahasa Jawi di rumah saya. Dan saya ada yang tulisan tangan. Tuan-tuan tahu tulisan tangan tu, itu bukan orang Melayu tulis tu, bukan orang Indon tulis tu. Yang menulisnya adalah orang Arab. Sebab itu kadang-kadang jatuh titik, jatuh huruf dan sebagainya. Memang tak pelik. Yang menyalin semulanya adalah orang Arab, tapi barakah sampai sekarang dibaca orang. Masya Allah. Jadi apa zikir yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Rauf Sengkil daripada gurunya, macam kita biasa lepas solat, Astaghfirullah. Cuma sini beza sikit. Astaghfirullah 3 kali dulu. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Barulah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita terus Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Cuma di sini ada sedikit perbincangan. Kita nak baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu Al-Hayyul Qayyumaka Al-Hayyul Qayyumu. Nak baca macam mana yang tepat? Bacaan pertama Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Fathah baris atas. Yang biasa kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Mana satu yang betul? Jangan risau, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Jangan risau. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Tetapi yang paling tepat Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Sebelum saya syarahkan ini dulu, Syekh Badruddin, mantan mufti Kedah yang sangat alim itu, beliau tegur cara kita baca, dan teguran itu betul. Beliau kata selalu kita kalau berzikir munajat, kita akan baca macam ni. Astaghfirullahalazim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perasan tak hadirin? Kita dah terbiasa macam tu. Kita akan berhenti la, barulah sambung huwal hayyul qayyum. Semula astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sebenarnya silap tempat berhenti. Haramnya tidak, tapi tempat berhentinya tak tepat, menyebabkan maksudnya terputus. Aku mohon ampun pada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa, yang mana tiada Tuhan melainkan. Potong di situ. Huwal hayyul qayyum, dialah yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Itu tidak tepat. Yang paling tepat, aku mohon ampun, beristighfar kepada Allah yang dialah Tuhan, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Maka yang paling tepat berhenti dekat hu, bukan dekat illa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Situ. Sama-samalah benda ni taklah salah, kerana mulut kita dah terbiasa. Saya pun begitu biasa bila kita mengaji balik, sungguhlah tak tepat. Bukanlah kata haram, tidak Jadi kita perbetulkanlah sikit-sikit. Kalau kita berhenti, jangan dekat ilah ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Itu yang biasa kita buat. Sekarang kita ubah. Cuba tuan-tuan sama ikut saya kita berhenti kat hu sama-sama, biar lidah ni mudah dan boleh ikut. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Situ boleh sambung al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Tapi yang paling tepat al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ada whiteboard, saya syarah dekat whiteboard. Cuba faham dulu. Whiteboard tak ada. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Allah tu mausuf, sifat Allah al-azimah. Diingat ya, al-azimah tu sifat pertama bagi Allah. Alladzi la ilaha illahu, terhenti di situ. Maka disambung balik al-hayya, kerana sambungnya kerana ada kaitan dengan al-azimah. Ini maksudnya na'at maqtu', na'at yang terputus, sifat yang terputus. Sifat Allah yang pertama al-azimah, yang kedua al-hayya, yang ketiga al-qayyumah. Adapun alladzi la ilaha illahu, itu ayat tu memutuskan na'at, memutuskan sifat, tapi akan bersambung sifat yang kedua dengan yang pertama. Seolah-olah saya bacakan begini, astaghfirullahalazim al-hayyul qayyumah. Semuanya baris atas. Tinggal lagi terputus dengan alladzi la ilaha illahu. Maka sifat yang terputus itulah di dalam kaedah bahasa Arab disebut na'at maqtu'. Na'at maqtu'. Jadi kalau ada orang baca begitu, jangan kata salah. Itu tujuan saya tu. Kalau ada orang baca macam tu, jangan pelik orang ni, tak kena dia baca. Orang dah khatam dah baca yang itu. Yang kedua, ini yang selalu kita baca. Tak apalah, bawalah yang selalu kita baca tu, sebab takut pelik nanti didengar orang. Kalau sama-sama ustaz, sama-sama ahli ilm, faham bahasa Arab, tak apa. Kita dah puluh tahun dah, mak ayah kita sampai meninggal, bacalah al-hayyul qayyum. Mai kita hayyul qayyum, melompat datuk kita dibuatnya. Tak apa, kekalkan yang ni pun tak mengapa. Sementara kita nak tahu yang paling tepat al-hayya. Jadi kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul.
Mengapa dia betul? Itu namanya jumlah istinaf. Tapi nak kena hafal lah sikit. Kenapa tu? Boleh nama ajah ya? Yang satu tadi, kenapa baca Al-Hayyal Qayyum? Hafal sikit lah. Jawapannya na'at maqtu'. Na'at maqtu'. Na'at adalah sifat, maqtu' terputus. Nah, kenapa baca Al-Hayyul Qayyum? Jawabnya jumlah istinaf. Kena hafal sikit. Istinaf. Nah, kalau ada catatlah. Nah, kalau kuat ingatan tak apa. Istinaf. Nah, alif sin ta hamzah nun alif fa, istinaf. Apa maksud istinaf? Ayat baru. Seolah-olah astaghfirullahalazim. Satu ayat. Alladzi la, dia jadi mubtada baru, tapi dalam jumlah syibhul jumlah. Alladzi la ini kita panggil isim mausul ni mengaji bahasa Arab. Yang tadi ayat pertama, ayat kedua ni no connection with the first one. Tidak ada kaitan dengan yang pertama. Astaghfirullahalazim, berhenti tang tu. Ni ayat baru. Ini tu ayat baru tu namanya istinaf. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kerana istinaf. Jadi mudah-mudah kalau orang tanya kenapa kamu baca al-hayyal qayyum, jawab na'at maqtu', sifat yang terputus. Kenapa kamu baca al-hayyul qayyum? Kerana istinaf, ayat baru. Dalam bahasa Melayu ingat mudah-mudah, al-hayyal qayyum sifat terputus, al-hayyul qayyum ayat baru, sifat terputus, ayat baru, sifat terputus, ayat baru. Jangan sifat baru, ayat terputus. Terbalik. Semula sifat terputus, ST ingat ya, ST sifat terputus, ayat baru, AB. Senang, STAB. Kalau orang tanya kenapa baca Al-Hayyal Qayyum, ST. Kenapa baca Al-Hayyul Qayyum, AB. Sampai sudah orang tu tak tahu. Pasal kita tak tahu short form. Tolong ingat tuan-tuan, nampak macam gurau saya ni, tapi ini penting. Ini penting. Kalau kita dengar syekh kita jadi imam, baca Al-Hayyal Qayyum wa atubu ilaih, tenang je kita. Ini apa ni? ST. Yang dibaca imam selalu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih, AB. Tapi jangan tak tahu pula lagi AB air batu campur lagi. Ingat, ni ilmu ni berguna ni. Astaghfirullahalazim. Saya baca yang paling tepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dibaca tadi sebenarnya dah baca dah, tak apalah saya baca jugalah seolah-olah saya baca wirid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Ini boleh jadikan doa. Tolong pesan-pesan sahabat kita yang sekarang buat umrah, kalau masuk di Masjid Nabawi, maka masuklah dengan daripada pintu Babus Salam. Yang ramai-ramai orang masuk tentulah. Katanya sekarang alhamdulillah di sana telah buat satu sistem baru. Saya pergi umrah bulan 4 baru ni, dah ada dibuat. Macam mana? Ada 3 petak, ada 3 blok. Satu blok orang yang berada di Raudah, satu blok lagi menunggu sini, satu blok lagi menunggu di sini. Jadi orang yang katanya lah, saya tak perasan juga, katanya yang duduk di Raudah tak boleh lebih daripada setengah jam ataupun 20 minit. Jadi orang yang dekat blok 2 ni, yang ditahan di sini ni, kena sabar 20 minit lah. Habis 20 minit kat sini, orang harap akan perambat habis dalam ni. Pi hangpa pi keluar semua.
ya haji, pakai habis sini, kosong tang ni. Hak ni masuk, masuk. Dia jadi lagu tu. Ini sebenarnya rasa bagi pandangan saya lah bagus juga daripada kita menunggu berjam-jam dekat situ. Kawan yang duduk dekat situ sampai tidur, sampai berdengkok mimpi pun ada. Pasal apa? Pasal duduk rasa selesa duduk tang tu. Nah, kita mai daripada jauh, tapi orang Malaysia kita salute. Alhamdulillah kekal kerana orang Malaysia kita salute. Saya kalau bawa jemaah saya pesan, kalau ada yang dapat kesempatan duduk di Raudah silakan, tapi jangan lama-lama. Nah, jangan lama-lama. Kalau 5 minit 5 minit lah, kalau 10 minit 10 minit lah. Tapi kalau ni lagi bagus ni 20 minit. Nah, usahakan cari tiang. Ada tiang-tiang yang perlu kita tahu dekat Masjid Nabawi tu. Ramai orang tak tahu ni. Tolong pesan-pesannya, nanti kalau duduk dekat Raudah, jangan tawaduk je baca zikir, baguslah tu, tapi dongak-dongak jugalah kepala ke atas. Sebab dekat tiang-tiang ni ada tulis, tiang tu ada tulis dia. Nah, besar ni lah, besar kipas angin ni lah, bulatan dia. Bulatan dia tu background dia warna hijau, tulisan mas. Nah, kalau kat sana saya bawa tuan-tuan, saya tunjuk ini tiang dia. Nah, sebut tiang terus azan. Kita ada tulis lagi, saya sambung nah. InsyaAllah tak lebih pukul 9 malam ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiang-tiang yang ada di Raudah, tanya dengan mutawif yang berpengalaman. Sebab ada tiang-tiang yang jangan lepas peluang kalau boleh ada masuk dekat Raudah. Terutama tiang yang namanya tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Dapat kita tahu sebenarnya, dongak sikit nanti kita baca tulisan tu, tiang Aisyah. Tapi dia tak tulislah Tiang sebab dia bukan orang Gombak, dia orang Arab. Dia tulis Ustuwana. Tanya sikit dengan ustaz, ustaz tu apa? Ustaz tu baca Ustuwana, tiang, tiang Aisyah, semayang kat situ. Siapa yang nak pergi, saya bagi gambaran saja nah. Di situ kita masuk daripada pintu Babus Salam kat sini nah. Jalan-jalan-jalan, kita pun jumpa kawasan Raudah. Dulu boleh masuk, sekarang tak boleh masuk terus. Tak apalah, kita pun lalu kat situ, masuk pintu depan tu. Kat situ pintu. Bila masuk, kita pun berada di kawasan Raudah. Di sini ada mimbar Nabi. Di sini ada mihrab Nabi, mihrab, nah, tempat Nabi solat. Yang depan itu mihrab yang dibuat zaman kemudian. Tempat sini, dekat mihrab Nabi ni, perasan tak ada satu tiang betul-betul melekat dekat mihrab ni. Tiang ni cuba tengok atas tu, nama dia tiang Al-Mukhallaqah, tiang wangi. Sebab dulu ini pelepah tamar je ni, batang tamar. Nabi selalu solat dekat sini, dekat situ. Dan pernah Nabi solat, Nabi lihat kahak. Ada kahak orang meludah. Ada juga zaman tu orang meludah lekat dekat tiang. Maka dibuang oleh sahabat kahak tadi tu, dan supaya dia wangi diletaklah minyak wangi. Minyak wangi tu namanya khulqah. Khulqah. Akhirnya tiang tu namanya tiang Al-Mukhallaqah. Cuba tengok nanti, atas tu dia tulis dengan khat yang cantik, Ustuwana Mukhallaqah, tiang Mukhallaqah, tiang wangi. Tiang ni ada satu tiang. Jangan tuan-tuan kalau boleh berebut dekat situ, jangan berebutlah, maksudnya jangan lepas peluang. Di sini mihrab Nabi, betul-betul tiangnya kat depan ni. Cuba tengok nanti tiang ni, cuba berdiri tengok, cuba zoom ke atas. Tiang itulah namanya tiang Aisyah. Nabi sebut inna fil masjidi hadha, sesungguhnya dekat masjid ini, Masjid Nabawi ini, Ustuwanatan, satu tiang.
Lau ya'lamuhan nas, kalau orang tahu, nescaya orang akan berebut dekat solat dekat situ. Tapi ramai orang tak tahu. Nah, kalau orang tahu berebut dekat situ, itu saya nak habaq mai. Kita pergi haji umrah pakai duit yang banyak, kemudian masa yang panjang, tinggalkan anak isteri, nah, bagi yang mengajar, tak mengajarlah dia, semua serah pada Allah. Maka jangan lepas peluang. Sebab tu biar kalau pergi dengan mutawif yang berpengalaman. Nah, sebab kita bukan hanya kerjakan yang biasa sahaja, yang sebegini ni, untuk menambahkan rasa sedap dan seronok kita mengerjakan manasik umrah ataupun haji. Betul-betul depan ni mihrab, sinilah tiang dia, tiang Aisyah, solat dekat situ. Sebelah tiang sebelah kanan, tiang ni kat sini lebih kurang besar ni jugalah, tapi besar sikit tiang tu, nah. Sebelah kanan dia, cuba tengok ke atas. Tiang tu nanti akan jumpa namanya tiang Abi Lubabah. Tiang Abi Lubabah ataupun tiang Taubah. Sebab dahulu Abi Lubabah pernah seolah-olah mengkhianati Nabi. Lalu dia di-isolated. Dia menyesal sangat-sangat. Lalu dia suruh isteri dia ikatkan kedua tangannya di tiang itu tadi, tidak akan dilepaskan. Beliau berazam, melainkan Allah ampunkan dosanya. Dilepas waktu solat sahaja. Lepas tu lepas solat ikat lagi dekat situ. Dia merasa sangat-sangat bersalah. Sahabat tak hiraukan dia, isolated, lagu tu je, nah, ignore semua begitu, sampai dia tersiksa batin dia tu. Nah, akhirnya ada riwayat kata 20 hari. Akhirnya turun ayat, beliau diampunkan oleh Allah. Barulah dibuka kat situ. Tiang tu namanya tiang Abi Lubabah ataupun tiang taubat. Bertaubat banyak-banyak dekat situ. Memang di mana-mana tempat pun boleh taubat. Dekat Masjid Al-Khairiyah pun boleh taubat. Nah, tiang banyak ni. Apa nama tiang tak tahu. Tiang banyak ni. Nah, tapi tiang itu special. Sebab itu tidak pelik, masjid banyak dalam dunia ni, tapi kenapa 3 masjid itu special? Mesti ada something, ada rahsia dia. Banyak-banyak hari dalam dunia ni, kenapa hari Arafah special? Kenapa tidak semua hari? Malam, kenapa malam Lailatul Qadar itu special? Ada rahsianya tu. Sama juga tiang. Kenapa tiang tu special? Dia mesti ada sebabnya tu. Kita bukan cakap kosong ni. Nah, taib. Jadi, itulah nama tiang, itulah yang penting. Tiang yang lain tu kita dapat tahu sajalah. Ada satu tiang yang betul-betul melekat dekat maqam Nabi, nah. Tiang tu namanya tiang As-Sarir. Dia setengah. Kalau ni kan sepenuh, dia setengah. Tiang tu ada tulis tu, namanya As-Sarir. Tapi kena pandai baca Arab lah. Jangan baris lain. As-Sarir, katil. Dulu Nabi ada katil kat situ. Nabi tidur atas katil tu. Nah, sebelahnya, sebelah tiang tu lebih kurang jauh dekat ni, lebih kurang juga. Nah, sebelah tu namanya tiang Al-Haras ataupun tiang Ali. Sebab Al-Haras maksudnya bodyguard. Sayyidina Ali jadi bodyguard kat situ dulu. Siapa-siapa nak datang jumpa Nabi, kena jumpa Sayyidina Ali dahulu dan sahabat yang lain. Nah, Nabi ada bodyguard sebelum jumpa Nabi. Bila turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, wahai Nabi, Allah yang akan memelihara kamu daripada manusia. Nabi kata sekarang cukup, tidak perlu lagi bodyguard. Nah, tiang katil, tiang bodyguard. Sebelah tu namanya tiang al-wufud, tiang delegation. Dulu siapa nak datang jumpa Nabi, tang tu, kumpul tang tu, daripada Yaman, ini delegation daripada Mesir, jumpa tang tu. Dalam tu ada satu tiang, tapi tak nampak. Dalam tu, dalam bilik Sayyidatina Aisyah tu. Di belakang tu namanya bilik Sayyidatina Fatimah. Dalam tu ada satu tiang, namanya tiang Jibril. Tiang Malaikat Jibril. Kalau Malaikat Jibril datang bawa wahyu, jumpa tang tu, jumpa kat tiang tu. Nah, banyak rahsia lah. Kalau baca hak tu tak habis malam ni. Pukul 9 berhenti kan.
bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau berwirid biar suara kuat, berwirid biar suara kuat. Ada nasnya, saya tak nak bicarakan di sekarang. Berwirid kuat lepas sembahyang, ada nas dia, ada dalil dia. Nah, saya tak nak cerita sekarang. Nah, kalau kita tengok faedah pun dah banyak dah. Satu, kalau berwirid suara kuat sedikit, orang yang mengantuk tu tak jadi mengantuk. Yang kedua, bukan semua orang hafal wirid ni. Tak semua orang hafal. Bila dengar suara kuat sikit, bolehlah dia ikut. Saya cakap terus terang diri saya hafal wirid ni darjah 1, saya dah hafal dah. Saya hafal wirid ni lepas sembahyang ni darjah 1 saya hafal. Sebab imam di kampung kami baca kuat selepas solat. Saya pula rajin, alhamdulillah lah, bukan nak baik sangat, tidak, rajin juga ikut orang solat. Darjah 1 dah kecil je, orang kata waktu tu. Nah, saya dengar bapak saya tak ajar saya tu. Nah, tapi saya dengar dekat masjid berulang-ulang kali, hafal saya. Ya Allah, besar apa ni pahala tuan imam tu. Namanya Hifni, Hifni bin Haji Adnan. Kita baca Fatihah untuk beliau, sebab beliaulah yang asbab saya hafal. Tuan imam ni dah lama meninggal, puluhan tahun dah. Namanya Tuan Hifni bin Haji Adnan. Kita baca Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tak lupalah jasa beliau. Satu, setiap kali berwirid suaranya kuat saya hafal. Yang kedua, dihadiahkan saya masa kecil, darjah 1. Ada satu dulu buku namanya Pedoman Solat, warna coklat buku tu. Kalau tuan-tuan yang dah berumur mungkin dah ada simpan. Pedoman Solat. Buku itulah saya jadi pandai solat. Tambah lagi selalu ikut orang solat. Yang ketiga, guru saya kata, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sebut. Dia kata, paling kurang orang itu kalau tak berzikir dengan mulut, telinga dia dengar zikir paling kurang. Dia mengantuk, tapi orang zikir kuat, taklah kuat mana, tak pernah lagi lah. Saya tengok dekat Malaysia ni mikrofon pecah, tak pernah lagi lah. Kalau kata zikir kuat nyaring tak boleh kan, tak pernah lagi lah saya dengar mikrofon pecah, tak pernah lagi. Jadi berzikir macam tu paling kurang. Orang yang mengantuk, mulut dah terkatup, mata dah tertutup, paling kurang telinga dia mendengar. 6. Yang keberapa? 4 kebaikannya. Belum tentu kita boleh sebut dengan tepat, belum tentu. Contoh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina. Dia kena bunyi fahayyina, jangan baca fahayyina. Rabb, ra tu mesti tafkhim, tak boleh rabb. Siapa pun kita mungkin dah hafaz, belum tentu kita boleh baca dengan tepat. Bila kita dengar imam yang tajwidnya bagus, macam tu bacaannya, sangat banyak sekali fadilat dia. Jangan jadi seperti yang disebut oleh almarhum Datuk Dr. Harundin. Yang saya pernah dengar lah, beliau kata ada budak muda yang tidak berwirid lepas solat,
Tidak wirid lepas solat tu bukan tak mahu berwirid, tapi tak tahu nak wirid apa. Tak tahu nak wirid, nak baca apa, tak tahu. Pasal dia tengok mak pak dia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pum, angkat lari saja. Nah, saya tak mau sebut negeri mana, saya tak mau sebut. Nah, akhirnya budak-budak tak tahu nak baca apa, tak tahu. Bukan tak mau nak berzikir, nak baca apa tak tahu. Nak susun lagu mana, tahlil lagi lah, tahlil lagi tak tahu. Allahu Akbar. Hadirin, jangan sampai kita meninggal nanti anak kita tak baca tahlil pada kita. Walhal tahlil tu ada nas yang membolehkannya. Tapi bukan sekarang saya nak bicarakan itu. Nah, banyak dah ditulis oleh alim ulama tentang itu. Taib, kita baca dahulu. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yasin, ayatul kursi paling bagus baca 9 waqaf, 9 kali berhenti, paling bagus. Dalam Quran dia ada waqaf-waqaf tu, nah tu paling bagus. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Nanti orang baru masuk, habis isyak apa? Orang baru masuk, dia tak masuk. Nah, kat luar tu, habis isyak apa? Nah, dah saya baca yang ni, tak isyak lagi kita ni. Takut nanti kata, habis isyak dah habis, nah, tak lagi saya baca yang ni. Selepas itu baca subhanallah. Selalu kita baca ilahana ya rabbana. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Habis tu kita baca subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu rentak yang di Bogor. Syekh Nuruddin ada pondok di Bogor. Rentak tu macam itulah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin. Allahu akbar. Tak baca tu pun tak apa, terus Allahu akbar pun tak mengapa. Nah, tapi kita dah biasa baca. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Bapa baca 33 kali atau 34 boleh. Dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sini tak ada yuhyi wa yumit, nah boleh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.